Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Bersua kita kembali ke program kita iaitu Sembang Santai Ekonomi yang dibawakan khas oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Saya percaya dalam tempoh bulan Oktober, bulan November ni banyak perkara yang telah kita saksikan, terutamanya perihal berkenaan ekonomi. Yang pertamanya ataupun itu utamanya apa yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan Tengku Zafrul pada 29 Oktober yang lalu, iaitu berkenaan dengan belanjawan 2022, dan saya percaya banyak yang telah dikongsi oleh pelbagai pihak tentang analisisnya, tentang apakah jangkaan yang bakal berlaku pada tahun hadapan, dan mungkin juga ada yang tertanya-tanya apakah pendirian para penganalisis ekonomi di Bank Islam Malaysia itu. Kita bawakan untuk program kali ini untuk kita kongsikan pendapat kami berkenaan dengan isu-isu yang telah dikemukakan dalam ialah belanjawan 2022. Mungkin saya nak mulakan dengan Adibah. Adibah, kita dah dengar belanjawan telah pun diumumkan dan kita dapat saksikan kesan kepada pasaran saham terutamanya. Mungkin Adibah boleh cerita sedikitlah tentang langkah-langkah utama yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan pada 29 Oktober yang lalu. Okey, setiap kali pengumuman bajet dilakukan, antara yang menjadi tumpuan orang ramai dan umum adalah mengenai bantuan tunai langsung yang diberikan oleh kerajaan kepada rakyat Malaysia. Lebih-lebih lagi dengan keadaan sekarang, kita tahu masih ramai yang terjejas disebabkan COVID-19 ini. Berdasarkan pembentangan bajet baru-baru ini, kerajaan telah memperkenalkan Bantuan Keluarga Malaysia atau nama singkatan kita panggil sebagai BKM, dengan beberapa pembaharuan yang telah dilakukan setelah mengambil kira cadangan orang ramai menerusi penerbitan kertas konsultasi awam. So pada tahun 2022, Bantuan Keluarga Malaysia ini akan disalurkan sebanyak RM2,000 kepada isi rumah yang mempunyai tanggungan 3 orang anak atau lebih yang berpendapatan kurang daripada RM2,500 sebulan. Dari segi dia punya penerima manfaat ni, dia punya nombor tu ataupun angka tu semakin macam mana, meningkat ke macam mana? Ikutkan semakin meningkat. Macam contoh BKM, kerajaan tawarkan RM2,000. Kalau sebelum ni PBR, Bantuan Prihatin Rakyat, bantuannya adalah berjumlah sebanyak RM1,800. So secara keseluruhannya BKM ni akan dimanfaatkan lebih 9.6 juta penerima dengan peruntukan sebanyak RM8.2 bilion, berbanding BPR kalau sebelumnya penerimanya lebih kurang dalam 8.2 juta penerima dengan peruntukan sebanyak RM7 bilion. So selain daripada BKM kan, apa lagi yang kira menarik perhatian Adibah dalam bajet? Okey, antara selain daripada PKM, kita boleh lihat kerajaan juga ada beri bantuan kepada perusahaan kecil mikro sederhana PMS. Bantuan dia banyak, tapi antaranya yang menarik perhatian orang ramai dari segi dia punya penangguhan bayaran cukai. Penangguhan bayaran cukai, tak silap saya, dia akan tangguhkan sehingga 30 Jun 2022 tahun hadapan. Itu satu. Lepas tu dia ada juga program iTakat. iTakat ni untuk membantu untuk support usahawan dari segi diorang punya aktiviti kewangan sosial. Itu untuk iTakat. Ada juga orang kata bantuan yang lain yang meliputi variasi agensi yang pelbagai, contohnya Tekun, Bank Negara, Bank Rakyat, BSN. Semuanya adalah untuk membantu usahawan bagi orang kata untuk diorang membaik pulih perniagaan mereka untuk bangkit daripada wabak yang telah melanda di negara kita. Sedikit sebanyak tu dapat melegakan lagi lah para usahawan yang menghadapi kesulitan disebabkan krisis ni kan, Dr. So maksudnya golongan rentan kata tu dalam BKM di sudut perniagaan, terutamanya sektor PMKS, perusahaan media mikro, kecil dan sederhana, di bawah yang apa yang diumumkan oleh kerajaan lah. So saya suka dengan tadi Adibah sebut iTakat, kerana kalau tahun lepas kalau kita ingat kerajaan apabila mengumumkan pakej rancangan ekonomi yang pertama, tak salah saya, program iTakat tu diumumkan, yang mana Bank Islam sebagai orang kata tu pelopor lah, di mana ia melibatkan tiga pihak, iaitu Bank Islam sendiri, kemudian SME Corp, yang mana mereka akan menyediakan kata tu latihan kepada golongan asnaf dan B40, dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan pula akan menyenaraikanlah mereka yang layak dan sebagainya. Dan apa yang saya dimaklumkan lah dari sahabat-sahabat kita di kewangan sosial, terdapat ramai orang kata tu mereka yang penerima manfaat ataupun mereka atau peserta dalam program iTakat yang pertama hari tu, iTakat 1.0 lah kalau kita nak begitu, dah mencatatkan simpanan yang banyak, kemudian dah menggajikan para pekerja, dan yang paling best sekali tu,
dah mula bayar zakat. So saya suka dengan langkah pihak Amerika kali. Saya suka kerana dia bersifat memberi pancing, dan saya rasa itu mungkin satu pendekatan yang akan ataupun bakal dilaksanakan pada masa-masa akan datang. Tadi Syafiz ada nak tanya apa? Tanya boleh saja. Okey. Kita kan dah dengar Adiba cakap pasal BKM, SME. Tapi menjadi persoalan utama sekarang ni setelah Belanjawan 2022 dibentangkan adalah tentang tuntutan KWSP sebab 10K yang one off tu. Macam mana tu Adiba? Boleh terangkan lagi tak? Macam mana Adiba? Memang topik hangat, kita nak terang pun kita seram ni. Tapi sebenarnya betul. Bila pembentangan bajet lakukan, bila saya baca komen dekat laman media sosial, ramai kata macam tak ada ke bantuan 10,000 one off dekat rakyat, kerajaan tak kesian ke dekat rakyat, kita tengah susah sekarang ni kan. Kita pun tak boleh lagi, kes pun macam tinggi jugalah. So sebenarnya saya rasa kenapa kerajaan tak selitkan sekali bantuan 10K off ni, KWSP untuk rakyat ni, mungkin sebab kerajaan mengambil kira data terkini keluarkan daripada KWSP yang mana dia mengatakan bahawa simpanan minimum atau simpanan asas berjumlah RM240,000 pada usia 55 tahun dijangka menurunlah pada tahun ini sebanyak 27% berbanding tahun lepas 36%. Dan sekiranya seseorang pencarum itu mengeluarkan wang sejumlah RM21,000 daripada ICNAR, ICTRA, Australia, mereka dijangka perlu bekerja secara berterusan selama 4 hingga 6 tahun untuk menggantikan semula wang tersebut. So bagi saya sebenarnya kerajaan bukan tak bagi kelonggaran. Kita sendiri tengok kerajaan bagi kelonggaran tersebut melalui 3 benda yang saya sebut tadi, ICTRA, ICNAR dan Australia. Tapi mungkin kelonggaran tu orang kata berpada-pada supaya dia tak menjejaskan orang kata wang simpanan untuk kegunaan pada hari akan datang. Betul, saya setuju. Kerana rakyat Malaysia ni dikatakan hidup lebih lama lagi, jangka hayatnya lebih panjang. Jadi maksudnya keperluan untuk menampung keperluan ketika seseorang itu bersara itu juga penting. Jadi di sini yang kita perlu tekan betapa kerajaan kata tu cuba mencari titik tengah untuk membantu rakyat. Betul, buat masa ni COVID-19 ni menjadi isu utama dan masih lagi membelenggu ekonomi negara. Namun pada masa yang sama juga kita kena mikir juga, akan datang macam mana pula kan keadaannya. Jadi itulah perkaranya. Jadi saya kira tadi Adiba dah cakap pasal peruntukan ataupun langkah yang dibuat oleh kerajaan untuk membantu rakyat. Peruntukan pun mungkin tambah untuk BKM tu. Ya, betul. Perusahaan seterusnya, macam mana kerajaan nak membiayai orang kata tu perbelanjaan ni? Mungkin Adam ada butiran yang ada boleh kongsikan, Adam? Baik doktor, kalau kita lihat daripada segi kutipan hasil kerajaan ni kan, terdapat banyak sumber yang biasanya kerajaan untuk mendapatkan hasil mereka. Kalau kita lihat ada cukai langsung seperti cukai pendapatan yang kita bayar kepada RHDN setiap tahun, dan cukai tidak langsung iaitu seperti Sales and Services Tax. Jadi itu adalah antara sumber-sumber pendapatan kerajaan. Dan untuk Belanjawan 2022, kerajaan telah menganggarkan yang kutipan hasil mereka akan meningkat kepada RM234 bilion untuk tahun 2022 berbanding dengan RM221 bilion yang dianggarkan untuk tahun 2021. Kalau harga minyak macam mana, Adam? Ada kaitan tak dengan pendapatan kerajaan? Okey, kalau kita lihat harga minyak ni ada juga kaitannya dengan hasil kerajaan. Salah satu caranya adalah melalui dividen yang dibayar oleh Petronas kepada kerajaan. So kalau harga sekarang ni lebih 80 kan untuk stok, untuk harga Brent, sepatutnya boleh membantulah daripada kata tu meningkatkan hasil kerajaan. Tapi terdapat cukai baru yang telah diperkenalkan oleh kerajaan. Iaitu cukai makmur. Jadi apa cukai makmur ni kan? So cukai makmur ni adalah cukai yang dikenakan kepada syarikat yang merekodkan pendapatan bercukai yang melebihi 100 juta ringgit. Jadi kalau kita lihat daripada kadarnya lah, kalau sebagai contoh ada syarikat yang mempunyai pendapatan bercukai melebihi 100 juta ringgit, 100 juta ringgit yang pertama akan dikenakan kadar cukai sebanyak 24%, dan selebihnya daripada itu akan dikenakan kadar cukai sebanyak 33%. Ada jangkaan tak berapa kutipan itu? Okey, menurut Kementerian Kewangan, mereka menganggarkan kutipan hasil daripada cukai makmur ni adalah sebanyak 3 bilion ringgit.
Tapi kan Adam, tak ke macam kejam lah kalau kerajaan nak laksanakan cukai makmur. Yelah, kita tahu ada bisnes yang masih lagi mengalami kesulitan dalam sama ada kewangan ataupun masalah untuk menggaji pekerja. Dia baru nak start bisnes, baru buka kan ekonomi. Tak ke macam adakah rasional ke kerajaan nak laksanakan? Yelah, seperti yang saya kata tadilah kan, cukai makmur ni adalah untuk syarikat-syarikat yang mempunyai pendapatan bercukai yang melebihi 100 juta ringgit. Dan biasanya syarikat yang mempunyai pendapatan sebegini, mereka adalah syarikat yang mempunyai track record yang solid. Jadi kalau setakat 1 tahun mereka perlu dikenakan cukai makmur ni, saya rasa impaknya tidaklah begitu besar. Dan cukai makmur ni hanya dikenakan untuk tahun 2022. Okay, dan one off je lah. Ya, betul, one off. Senang cerita ni lah, tolak tak rebah lah. 100 juta merupakan, ini kita cakap keuntungan kan. So 100 juta tu saya kira satu angka yang signifikan. Dan kerajaan pun sedang berupaya lah menampung sebarang lompong dalam pembiayaan kerajaan untuk membiayai perbelanjaan. Tapi kan doktor, selain daripada itu ada juga cukai-cukai lain yang telah diperkenalkan oleh kerajaan kita. Salah satu daripadanya adalah cukai perkhidmatan yang dikenakan terhadap perkhidmatan penghantaran barang oleh platform e-dagang seperti Lazada dan Shopee. Sebab ialah seperti mana kita tahu dengan pandemik ini, ramai daripada kita yang suka membeli belah di atas talian. Jadi membuatkan salah satu sumber yang alternatif bagi kerajaan untuk menampung hasil mereka supaya mereka boleh menampung perbelanjaan kerajaan pada masa akan datang. So maksudnya kerajaan memang berusaha lah macam mana nak memastikan setiap program yang diperkenalkan tu ada dananya. Dan pada masa yang sama juga untuk memastikan keadaan kedudukan kewangan itu sentiasa berada dalam keadaan yang lestari lah. Kerana kalau tahun lepas saya ingat pihak penerafan kredit iaitu Fitch Rating pun dah menurunkan penerafan kita. Jadi saya pasti perkara itu tak nak kita ulangi. Dan saya kira kalau dengan adanya pengenalan cukai-cukai yang baru ni, setidaknya dapat mengurangkan risiko. Kalau katakanlah S&P ke Moody's ke nak turunkan penerapan, kerana kerajaan sentiasa cakna dan mengambil langkah yang sewajarnya untuk memastikan kedudukan kewangan dalam keadaan yang baik. Okey, saya kira banyak maklumat ataupun informasi yang dikongsi oleh Adibah, oleh Adam untuk kita fahami dan menelusuri lah belanjawan 2022. Kita berhenti seketika untuk kita berehat dan kita akan sambung pula dengan butiran yang lebih lanjut lagi berkenaan belanjawan 2022 ni. Stay tune. Cara senang kan ada? Tak perlu pening lagi. Layari laman web Bank Islam sekarang. Lebih cepat, lebih jimat. Okey, kembali kita ke segmen yang kedua, sembang santai ekonomi yang dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Okey, tadi di awal rancangan Adibah telah pun berkongsi tentang langkah-langkah yang dikenakan oleh kerajaan seperti BKM dan pakej pembiayaan untuk PMKS. Kemudian Adam pula menerangkan tentang hasil kerajaan dan cukai-cukai baru yang diperkenalkan untuk menampung perbelanjaan kerajaan dalam belanjawan 2022 ini. Jadi mungkin Syafiz, Syafiz, boleh tak kita dengar pada Syafiz ni bagaimana ataupun apakah dia punya butiran dalam perbelanjaan kerajaan dalam belanjawan yang 2020 yang dibentangkan baru-baru ni? Okey doktor. Okey, kalau saya lihat kan momentum pemulihan dijangka akan berterusan pada tahun hadapan di mana disokong oleh kelancaran kita punya program vaksinasi negara di samping dengan pelaksanaan pelan pemulihan negara PPN kan.
So pada tahun hadapan saya menjangkakan bahawa kerajaan akan melaksanakan dasar fiskal yang mengembang. Okey, maksudnya dasar fiskal yang mengembang ni maksudnya akan lebih lah sikit perbelanjaan negara. Kata kembang tu. Yes. Apa tujuan dia kan? Tujuan dia tidak lain dan tidak bukan untuk membawa negara kita kembali kepada trajektori potensi pertumbuhan ekonomi pada tahun hadapan. Okey, kalau kita lihat bajet belanjawan 2022 ni sebanyak RM332.1 bilion Okey, 70.3% itu akan disalurkan kepada pembelanjaan mengurus atau dikenali sebagai operating expenditure lah, OE. Manakala 22.8% kita akan lihat kerajaan akan salurkan kepada pembelanjaan pembangunan ataupun development expenditure, DE, dan selebihnya RM23 bilion adalah untuk kumpulan COVID-19. So kumpulan COVID-19 ni adakah diperuntukkan baru oleh kerajaan? Betul tu Adiba, soalan yang bagus. Sebenarnya kumpulan COVID-19 adalah peruntukan yang baru saja diperkenalkan oleh pihak kerajaan pada tahun lepas. Okey, selepas negara kita telah diserang oleh masalah kesihatan, bukan negara kita je, global juga kan. So kat sini kerajaan telah membuat inisiatif untuk meletakkan peruntukan kumpulan wang COVID-19 lah. Okey, selain itu kalau kita tengok OE kan, operating expenditure, dia telah meningkat sebanyak 6.3% jika dibandingkan dengan peruntukan pada tahun ini. Okey, antara komponen yang menerima peruntukan yang tertinggi adalah emolumen pejabat awam ataupun gaji lah lebih kurang. Gaji pejabat awam, kita tengok bayaran untuk persaraan serta bayaran untuk perkhidmatan yang merangkumi lebih kurang 67.5% doktor untuk keseluruhan jumlah OE. Okey, manakala untuk development expenditure DE ni ia telah meningkat sebanyak 21.9% jika dibandingkan dengan peruntukan pada tahun ini. Tidak lain tidak bukan untuk agenda pertumbuhan ekonomi negara lah. Itu dari segi pengklasifikasikan perbelanjaan mengurus dan juga perbelanjaan pembangunan. Tapi kalau kita ikut kementerian pula, macam mana dia punya peruntukan? Okey, kalau kita tengok based on kementerian lah kan, kita tengok Kementerian Pendidikan Malaysia lah, KPM, yang selalunya menerima peruntukan yang paling besar lah, dalam lebih kurang 16% doktor dalam keseluruhan belanjawan persekutuan. Okey, antaranya kerajaan bersetuju untuk memberikan bantuan awal persekolahan serta baik pulih sekolah lah. Ni yang tak salah saya ni dia naik sikit kan? Dulu betul. 100, sekarang dah berapa 150 salah saya. Kurang lah doktor. Lepas tu selain tu pihak kerajaan juga memberikan keutamaan untuk sektor kesihatan awam lah. Okey, kalau kita lihat selalunya Ministry of Health ni lah menerima peruntukan yang kedua tertinggi selepas pendidikan lah. Saya tengok macam banyaklah juga peruntukan untuk mengurus dan pembangunan untuk sektor kesihatan ni lah. Okey, sebab apa mesti orang tertanya kenapa sektor kesihatan dan pendidikan ni selalu menerima peruntukan yang terbanyak kan? Okey, tidak lain dan tidak bukan kerajaan ingin membina bonal insan pada masa hadapan yang berdaya saing. So sekaligus dapat membina negara kita ke arah yang lebih maju. Okey. So itu dari segi perbelanjaan. Tadi awal rancangan kita dah dengar Adam cakap pasal hasil. So Jana, so kita dah melihat hasil dan perbelanjaan. Kedudukan keuangan kita ni macam mana? Kedudukan kerajaan lah, kita kerajaan tu macam mana? I think doktor merujuk kepada kondisi kewangan kerajaan aku, betul doktor? Ya, betul. Okey, untuk kerajaan Malaysia pula kita masih lagi berada dalam keadaan defisit fiskal. Tapi apa pula tu defisit fiskal kan? So semua tu nak merungkaikan lah apa tu defisit fiskal. So ada dua kataan, defisit dan fiskal. So defisit ni kita tahu lah defisit, kita ada surplus, kita ada balance. So defisit ni maksudnya kita membelanja apa yang lebih daripada kita mampu. So macam kita saya shopping. Last end of the month account jadi negatif. Tu defisit lah tu. So surplus tu pula bila perbelanjaan tu kurang, so pendapatan tu banyak, so boleh simpan lah, boleh saving kan. So balance tu maksudnya samalah, pendapatan dengan perbelanjaan tu sama. So net zero lah kan. So fiskal pula, apa maksud fiskal? Fiskal sebenarnya polisi kerajaan sama ada untuk pengumpulan pendapatan dan juga bahagian perbelanjaan. Macam Adam yang Syafiq cakap tadi lah. So pendapatan tu sama ada dia nak naikkan tax ke, nak turunkan tax ke. Untuk perbelanjaan pula itulah macam yang Syafiq cakap, kita ada OE dan DE di mana kerajaan akan adjust ikut
keadaan ekonomi semasa lah. So kerajaan Malaysia pun ada defisit fiskal kita masih negatif. Average before COVID dah 3% daripada KDNK. Tapi disebabkan COVID ni dia dah jadi double tau. Around 6%, 6.2% untuk tahun lepas. So tapi masa akan datang, pada tahun akan datang, disebabkan ekonomi ni dijangka bertambah pulih, so defisit tu pun akan makin berkurang sedikit lah. Kalau kita ke RMK12 pula, kerajaan jangka akan go to back normal, around average 3% to 3.5%. So kita harap defisit ni akan terus menguncup sikit lah dan stabilize pada masa akan datang. Tapi kan Jannah, saya baca berita baru-baru ni had hutang statutory kerajaan telah dinaikkan daripada 60% of KDNK kepada 65% daripada KDNK negara kita. Jadi apakah rasionalnya di sebalik keputusan ini? Tapi actually Adam, sebenarnya bukan naik tahun ni je, dah 2 kali naik. Last year sekali pada 55% KDNK kepada 60%, dan tahun ini macam Adam cakap tadi lah, ia dapat memberi ruang fiskal kepada kerajaan untuk berbelanja lebih lah. Bukan belanja shopping saja, tapi mesti untuk membantu rakyat dan bisnes yang mengalami kesan negatif disebabkan COVID-19 lah. Kita pun dah lama shutdown, baru buka Oktober kan untuk prioritas desa di mana ekonomi akan lebih rancak. So kita kena pimpin tangan lah, bantuan untuk bisnes dan rakyat-rakyat untuk more consumption activities. Itulah bercakap tentang kedudukan kewangan kerajaan, bercakap tentang hutang. Hakikatnya macam mana kerajaan hutang tu dia tak sama macam individu meminjam, macam mana perniagaan meminjam. Kerana kalau hutang kerajaan ni, terutamanya kalau hutang tu dalam bentuk ringgit, maksudnya dalam mata wangnya sendiri, kerajaan tu sentiasa mempunyai keupayaan untuk meraih dana. Kalau tak salah saya, angka komposisi hutang kerajaan tu 97% adalah dalam bentuk ringgit. So tak ada masalah lah. So dia kurang lah risiko. Betul. Dan satu lagi yang Jannah selalu tengok pasal pendapatan tetap, fixed income. Setiap kali kerajaan menerbitkan MGS tu, macam mana keadaan dia? So kalau kita tengok bahagian issuance atau terbitan MGS atau Malaysian Government Securities kan, dia punya demand tu almost every time tu double. So maksud every time terbitan tu, permintaan tu 2 kali ganda. Berebut lah. So berebut lah sebab dia limited terbitan kan. Tapi bila maksudnya demand tinggi, maksudnya kerajaan berkeupayaan untuk menjagalah kita punya fiscal position ataupun posisi defisit fiskal kerajaan kita. Lepas tu pemilikan asing, foreign ownership dalam MGF ni tinggi juga kan? Betul, dalam 40%. So maksudnya ialah kerajaan orang kata tu, kalau kata tak boleh nak membayar, masakan foreign investor akan datang. Jadi saya kira macam itulah keadaan yang kita nak cuba sampaikan kat sini. Satu segi belanjawan yang tak tahu kita dengar tu sebenarnya bertujuan untuk orang kata tu meningkatkan daya saing negara, dan apabila berlaku COVID-19 ni pula, memanglah satu lagi peruntukan khas diberikan untuk memastikan situasi dapat dikekang. Dan pada masa yang sama juga kita kena kata tu, sebagai rakyat Malaysia, kita kata tu kena cakna tentang situasi ini supaya kita dapat memahaminya, dan orang kata tu cuba menghargai apakah dasar yang dilaksanakan kerajaan dan apakah impaknya pada kita. Tadi di awal rancangan ditanya tentang berkenaan dengan pengeluaran KDSP. Betul, ramai yang bertanya dan mungkin ada juga orang kata tu keperluan untuk berbuat demikian, tapi pada masa yang sama juga keperluan untuk di masa tua, di masa hari perasaan juga perlu kita orang kata tu ambil kira juga. Jadi diharapkan program Sembang Santai Ekonomi ni dapatlah sedikit sebanyak merungkai persoalan, dan orang kata tu cuba kita nak memahami isu perihal ekonomi dalam keadaan yang santai, dalam keadaan yang mudah, dan akhirnya anda semua dapat orang kata tu membuat keputusan yang terbaik, terutamanya keputusan berkaitan dengan keuangan. Dan kami di Bank Islam Malaysia Berhad ni sentiasa kata tu bersedia untuk membantu anda semua dalam hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan kata tu pemilikan kekayaan, wealth management dan sebagainya. Jadi sehingga di sini saja program kita pada kali ini. InsyaAllah pada program akan datang kita akan cuba bawakan lagi isu-isu yang relevan untuk kita bincangkan. Dan akhir kata, saya mengharapkan anda semua sentiasa dalam keadaan yang sejahtera dan sentiasa cakna dan celik keuangan apabila berbicara tentang ekonomi. Berjumpa kita lagi sekali pada musim yang akan datang ataupun program yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.